Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan kita jumpa lagi seperti janji kita Saban malam kita akan berbicara dalam ruang bicara secara langsung kepada anda yang bersama kami. Terima kasih. Walaupun dalam keadaan yang santai, mungkin kita akan kembangkan topik-topik yang kita pilih pada kali ini. Baik, topik yang kita pilih pada malam ini usahawan belia persada antarabangsa. Itu yang bakal kita bincangkan selama sejam bersama tetamu yang kita jemput ke studio. Dan anda juga boleh bertanyakan apa saja tentang tajuk yang kita pilih ini di talian 03 20594624 ataupun 20594625. Bagi yang luar Kuala Lumpur 03 di hadapannya. Baik, tetamu yang kita jemput ke studio yang berbahagia Datuk Syarifuddin Musa yang di-Ketua Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Kuala Lumpur. Selamat datang, Tok. Ya, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya berkenan kasut. Dan saudara Hashim Saleh, pengurusi perdagangan antarabangsa Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Kuala Lumpur. Selamat datang, Encik Hashim. Terima kasih Encik Dalan kerana jemput saya. Saya tertarik dengan apa yang bakal kita bincangkan selama sejam ini, usahawan belia persada antarabangsa. Tetapi terlebih dulu saya nak kita kupas bagaimana peranan yang dimainkan oleh Dewan ini untuk melahirkan usahawan-usahawan yang boleh kita letakkan di peringkat global ataupun di peringkat antarabangsa. Mungkin Encik Hashim boleh mulakan terlebih dulu, silakan. Okey, di sini kita melihat bahawa banyak program kerajaan yang dilakukan untuk meningkatkan usahawan di Malaysia ini, di mana kita lihat dari segi kekuatan mental terutamanya. Jadi di situ kita akan tekankan di Dewan Perniagaan Kuala Lumpur ini, kita akan pastikan ahli-ahli kita telah melalui ujian proses-proses dari segi mental. Sebab untuk usahawan kita ke peringkat antarabangsa, dia perlukan kekuatan mental yang begitu kukuh sekali. Ini pendapat saya lah. Ya. Okay. Baik, Datuk. Datuk baru sebulan ni? Ya, saya. Tahniah tu. Ya, terima Jadi kasih. ini satu tugas yang cukup berat. Saya yakin bahawa bagi membentuk satu arah bagaimana kita nak melahirkan usahawan kita yang boleh duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ini perkara yang cukup penting. Mungkin Datuk dalam menjawat jawatan sebagai yang di-Pertua ini, Datuk memikirkan soal visi dan misi apa yang mungkin akan dibawa selepas ini, Datuk. Okay. Terima kasih. Apa yang pihak kami untuk membagi pandangan lah, lebih kepada melatih anak-anak muda untuk sampai ke matlamat yang lebih tinggi, kerana peluang Malaysia, iaitu kita sedia maklum, iaitu market Malaysia memang sangat luas. Apa yang kami lakukan, kami lahirkan usahawan dari peringkat universiti lagi. Di universiti sudah dimaklum, tiap-tiap universiti mempunyai banyak ramai pelajar yang berada di dalam antara 20 ke 30 ribu tiap-tiap satu universiti. Di situlah tempat punca kita untuk melatih usahawan tersebut. Dewan nak kenal pasti anak-anak muda tu yang boleh diketengahkan, kerana kita dengan apa yang diletakkan ataupun diberikan oleh kerajaan, peruntukan yang besar, contoh yang saya berikan 10 juta bagi program Tunas Usahawan Belia Bumi Putra, TUBE untuk bantu golongan belia. Ini satu perkara yang cukup serius. Tetapi kalau gagal dimanfaatkan ataupun gagal diselaraskan dengan baik oleh Dewan umpamanya, maka kesannya akan menjadi sebaliknya. Mungkin untuk dapat lihat perkara ini. Okey, tujuan utama Dewan adalah untuk menyampaikan maklumat yang tepat kepada ahli-ahli perniagaan. Tetapi jika maklumat tu tidak diberi dengan tepat dan kita tidak latih usahawan-usahawan muda yang ada sekarang ni, usahawan muda tak dapat menggunakan peruntukan tu sebaik mungkin. Apa yang peranan Dewan Perniagaan? Kita ada usahawan muda atau Dewan Muda untuk melatih usahawan muda ni. Tujuan macam tadi sebentar kata melalui universiti. Kita mengadakan satu food court besar di dalam universiti, iaitu kalau di sekarang yang kita buat itu Universiti Melaya. Kita melatih usahawan daripada peringkat bawah. Kita melatih dia jual burger, benda yang simple, jual aiskrim, tetapi dengan kuantiti pelajar yang ramai, satu hari mereka dapat hasil lebih kurang RM300. Kalau sebulan RM9,000. Dengan semudah itu student boleh dapat hasil yang lumayan di dalam universiti saja, belum di luar. Jadi apabila mereka kena pasti kewangan demikian, sudah pasti idea untuk di luar tu lebih
dia orang minat lebih cepat mendalam. Cik Syam, saya nampak bahawa kadang-kadang golongan belia atau golongan muda ni dia terperangkap dengan sama ada ingin menjerumuskan diri dalam soal ataupun bidang perniagaan ataupun usahawan ini ataupun makan gaji. Ini perkara yang selalu bermain di minda anak-anak muda. Bagaimana kita nak ubah persepsi bahawa sebab 9/10 telah dijanjikan rezeki adalah daripada perniagaan. Okey, itulah seperti yang Datuk Seri Presiden cakap tadi. Sebenarnya kita dah memulakan program bersama universiti yang terbaru ni bersama dengan UKM, di mana kita telah pun membuat perjumpaan dengan pihak UKM untuk melatih ataupun memilih pelajar-pelajar daripada UKM di peringkat universiti untuk dibawa kepada program pembangunan usahawan di peringkat belia ini. Dan seperti yang kita nyatakan, mereka yang terpilih kita akan bukan saja di universiti, kita akan bawa mereka ke luar negara untuk memberi pengalaman ataupun memberi pendedahan supaya ini boleh, bagi saya Datuk kan, boleh meningkatkan mental pelajar ini supaya dia boleh tahu macam mana susahnya ataupun payahnya untuk menempuh bidang perniagaan ini. Dan selepas itu kita harap dari statistik yang kita pilih ini, kita mungkin akan boleh membentangkan kepada pihak-pihak kerajaan untuk kemungkinan cara ini mungkin berkesan, siapa tahu kan. Jadi ini peringkat permulaan di bawah kepimpinan Datuk Sarifuddin, dan tahun ini kita akan mulakan dengan UKM. Nah, itu dia. Datuk, perkara yang paling penting saya nampak, kerajaan telah menyediakan pelbagai kemudahan, tetapi saya rasa dalam satu perkara penting yang harus diwujudkan dalam mana-mana juga dewan ni adalah bagaimana kita nak melahirkan ahli-ahli perniagaan yang boleh berterima kasih. Ini perkara yang penting. Kadang-kadang kita hanya berterima kasih sewaktu dapat saja. Tetapi selepas itu, selepas kita dapat semua yang kita nak, maka kita buang tongkat yang tu ada. Terima kasih pun tidak ada. Ini yang berlaku sekarang ni, Dok. Betul. Kita nampak pun ada isu ini berlaku sekarang. Tapi sebenarnya tidak sebenarnya. Kita tahu 10 tahun yang dulu ibu bapa kita datang ke Kuala Lumpur untuk berniaga dengan cara yang kecil. Tapi sekarang ni kalau yang kita ikut berniaga yang di Malaysia, yang paling kecil pun sudah orang kata terlalu mewah. Sebab ekonomi kita strong. Peluang terlalu banyak. Cuma nak ambil saja. Kalau kata orang bagi tahu itu susah, itu bukan alasan lah. Itu cuma peluang semata-mata. Betul ke dakwaan yang mengatakan orang Melayu tidak kuat dalam berhadapan dengan masalah-masalah khususnya untuk berjaya sebagai ahli perniagaan ini, Dok? Tidak, mustahil. Sebab peluang tu sangat terbuka. Memang sangat terbuka. Kita untuk contohlah satu. Banyak yang orang asing daripada Pakistan, Indonesia banyak mengambil kesempatan di dalam peluang yang kita sendiri tidak ambil. Contohlah macam pusat bandar kita, iaitu Chowkit lah contohnya. Dulu itulah pusat yang utama orang Melayu untuk bangun. Tapi apa dah jadi sekarang? Banyak pendatang asing yang mengaut keuntungan yang berlipat-lipat ganda. Dia orang kata sebab orang asing ni dah datang betul-betul dia mencari rezeki untuk dapatkan kewangan, tapi orang kita malas. Itu perkara yang mungkin Datuk kita nak betul persepsi ni macam mana? Tetapi bukan semua. Bukan semua. Saya setuju dengan Datuk. Segolongan. Segolongan. Tapi sebab kita Melayu dah banyak yang orang kata mencapai matlamat yang ada. Kalau kita tengok sekarang ni bukan seorang dua orang. Macam dulu memang ada 10 orang macam tu. Sekarang ni dah beratus orang kita telah berjaya. Bukan di Malaysia saja, di luar negara dan luar negeri pun. Jadi untuk mencari sebab bahawa peluang itu tak ada, memang tidak benar sama sekali. Mungkin Cik Hashim ada pandangan terhadap perkara-perkara yang dibangkitkan oleh orang-orang yang dah berjaya baru-baru ni dalam surat khabar macam-macam. Dia memperlekehkan, tidak berterima kasih dalam soal ini. Bagaimana Dewan nak menangani agar dia menjadi satu institusi yang dihormati dan kita melahirkan betul-betul orang Melayu yang nak bersaing di peringkat antarabangsa. Ini yang perkara yang paling penting. Okey, bagi saya kemungkinan apa yang kita perlu tekankan adalah pendidikan. Itu yang saya katakan tadi kan.
Jadi pendidikan ini penting di peringkat sama ada di peringkat menengah ataupun universiti untuk memastikan usahawan-usahawan muda yang telah mendapat manfaat daripada apa yang kerajaan sediakan di kemudian hari, mereka ini bukan saja berterima kasih tetapi boleh membantu dan meningkatkan ekonomi golongan muda yang baru untuk menampak di bidang perniagaan. Jadi bagi saya di sini pendekatan dari segi pendidikan itu amat penting sekali. Jadi saya pasti jika kerajaan ataupun Dewan Perniagaan memberi tumpuan dari segi pendidikan, dari segi pendidikan untuk usahawan ini, bagi saya ini amat jelas akan dari segi masa panjang dia memberi impak yang bagi saya mungkin boleh berterima kasih itu akan kita boleh nampak di kemudian hari daripada usahawan muda ini. Ya, itu perkara yang paling pokok. Datuk, dari segi keahlian di Kuala Lumpur, Datuk, bagaimana kita berhadapan dengan satu perkara yang memang jelas, kos kehidupan yang semakin meningkat dan mungkin juga Dewan mempunyai program-program tertentu untuk memastikan keadaan ini dapat sekurang-kurangnya membantu dalam keadaan yang ekonomi tidak menentu. Maupun keadaan ekonomi tidak menentu. Sebenarnya kita perlu berubah atas dasar diri kita sendiri, bukan fakta kerajaan yang menentukan keadaan. Sebab ekonomi kita iaitu cukup cantik, cuma kita ambil peluang saja. Jadi maupun kos kehidupan kita tinggi, tapi kehidupan tu tinggi hanya di Kuala Lumpur saja, tidak di luar bandar. Memang kebanyakan usahawan datang untuk di KL adalah menjawab cabaran. Jadi ini peluang ni mesti diambil. Cawangan di Kuala Lumpur apa yang Datuk rasa telah dilakukan oleh Dewan, Datuk? Yang mungkin kita dapat berkongsi. Apa peranan Dewan Kuala Lumpur lah, iaitu pusat bandar, kita lebih kepada mencari maklumat. Kita ambil maklumat, kita beri kepada ahli-ahli kita. Maklumat awal daripada kerajaan, jabatan kerajaan, dana, itu yang apa yang kami lakukan. Selain daripada itu, kita ada mewujudkan mentor-mentee yang usahawan-usahawan yang berjaya untuk mendidik anak-anak muda kita supaya berminat di dalam bidang usahawan ni. Itu yang kita rancang sekarang ni. Mungkin yang terbaru ni kata nak ke mana? Ke Korea apa? Ke Korea. Apa program itu? Okey. Korea itu adalah satu peluang yang kemasan lah. Kemasan untuk kami di bawah Dewan Kuala Lumpur untuk membawa usahawan kita ke Jinju. Bukan makan angin, Datuk? Kali ini bukan makan angin. Kali ini ada peluang perniagaan. Dewan Perniagaan makan angin je. Yes. Kali ini tak. Ini adalah satu peluang yang sangat bagus kerana di sana adalah market baru bagi dunia. Jadi sebelum ni kita pergi China, Vietnam dan masa ni adalah masa Korea. So membentuk jaringan masa tu penting itu, bagaimana hubungan antara usahawan kita dan usahawan luar. Maksud itu di Korea dia tak sama macam Vietnam ataupun China, kerana Korea ni satu perniagaan yang dia punya perniagaan untuk meningkat lebih kepada kualiti. Kalau di China kita nak barang murah, tapi di Korea ni macam mana barang murah tu nak pergi ke harga dia tinggi. Itu adalah peluang yang sangat bagus sekarang ni. Yang cuba dilakukan oleh Dewan. Yes, betul. Baik, kita akan berbincang lagi selepas ini kerana kita akan turut menyentuh bagaimana usaha belia persada antarabangsa ini mempersiapkan diri, khususnya dibantu oleh Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Kuala Lumpur untuk kita meletakkan usaha-usahawan ini di peringkat yang dihormati dan tidak mudah untuk dipelekehkan. Kerana itulah mungkin dari segi sudut persiapan jati diri dan sebagainya akan kita tekankan selepas ini. Kita jumpa lagi.